Salam sejahtera kepada semua murid. Okay, so indeks pada hari ini kita akan belajar pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Okay, so catat di dalam buku nota anda indeks pada hari ini. Okay, 17 Mei. Okay, perkenalan. So, you kena tahu apa yang dimaksudkan pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa ini bermaksud ada tiga badan ada tiga badan, iaitu badan apa? Badan perundangan, legislatif, eksekutif, pelaksana dan kehakiman, judiciary. So di negara kita ini ada tiga pecahan dalam sistem pemerintahan, iaitu yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong, dibantu oleh Majlis Raja-Raja, dan Majlis Raja-Raja ini bawah dia ada tiga badan yang kita akan belajar hari ini. Okay, so have a look. Struktur pentadbiran persekutuan. Okay, so ada tiga badan perundangan, badan kehakiman dan badan eksekutif. So ketiga-tiga ini kamu dapat gambaran berkaitan dengan pembahagian 3 in 1 di Malaysia. So isi-isi sejarah kita ada 3, iaitu kita lebih fokus pada Parlimen Malaysia. Apa maksud Parlimen Malaysia? Okay, Parlimen dalam badan perundangan ni ada Parlimen. So you salin nota ini. Apa fungsi Parlimen ini? Dia mengubah undang-undang, and then kita boleh tengok ada 2 peringkat, iaitu peringkat kerajaan persekutuan ini dikenali sebagai Parlimen, and then peringkat kerajaan negeri kita panggil DUN ataupun Dewan Undangan Negeri. Dan apa peranan mereka sebenarnya? Mereka membuat pindaan undang-undang. Apa maksud pindaan? Pindaan itu ubah undang-undang yang sedia ada, menyemak dasar kerajaan. Semak dulu dasar kerajaan ini betul ke ataupun menyusahkan rakyat ke ataupun sebaliknya, dan meluluskan pembelajaran kerajaan dan sistem cukai yang baharu. So inilah peranan badan perundangan. So itu Parlimen. Kita tengok kepada Dewan Undangan Negeri, DUN. Di Malaysia ni ada DUN. DUN itu dia peringkat negeri, tetapi setiap DUN itu, setiap negeri ada DUN kecuali wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya. Sebab apa? Sebab ke wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya ini di bawah Parlimen, bukan di DUN. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri ini tak ada Sultan, negeri yang tak ada Sultan selaku Ketua Negeri. Okay. Dewan dan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. Dan seterusnya fungsi dia sama. Parlimen itu peringkat persekutuan, dan peringkat negeri itu dikenali sebagai DUN, Dewan Undangan Negeri, mengubah undang-undang bagi negeri masing-masing. Okey, ini Parlimen. Okey, badan eksekutif. Badan eksekutif ini kita boleh lihat dia sebagai badan pemerintah ataupun badan pelaksana, tetapi dia masih mengikut perlembagaan persekutuan. Dan badan eksekutif ini ataupun badan pemerintah ini ialah jemaah menteri sebenarnya yang menjalankan tugas. Badan eksekutif peringkat kerajaan negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. So you boleh tengok di sini, di persekutuan kita ada jemaah menteri, di kerajaan negeri kita ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendak meletak jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Bermaksudnya apabila bentuk kerajaan, kerajaan diketuai oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dibantu oleh jemaah menteri. Menteri-menteri lah jemaah menteri itu. Kalau tak setuju dasar negara, maka orang tersebut
kena letak jawatan. Bermaksud di sini, semua jemaah menteri kena sokong dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Okey, ini ialah DUN. DUN di dalam negeri, ini negeri Melaka. So tengok kecil je. Tadi kita tengok di parlimen itu sangat luas, sangat ramai menteri-menteri yang datang bersidang di parlimen. Ini di DUN. So Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ini apa fungsi dia? Dia hampir sama dengan kabinet juga, peranan jemaah menteri. Cuma dia peringkat negeri, diketuai oleh sultan atau raja. Kalau di peringkat jemaah menteri ataupun kabinet, dia diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong yang dibantu oleh Perdana Menteri. So bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kita dikenali sebagai EXCO, Executive Council, ataupun kata nama lain Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Kalau di Sarawak dan Sabah, kita boleh dikategorikan badan eksekutif itu, nama lain dia sebagai Kabinet Negeri. Jangan confuse. And then pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Bermaksudnya negeri-negeri yang tak ada sultan itu ditadbir urus oleh Menteri Besar yang ada raja dan Ketua Menteri negeri yang tidak ada raja. Okey, ini mahkamah. So kita boleh lihat di sini badan kehakiman ini. Apa fungsi dia? Fungsi dia untuk mentafsir, melaksanakan undang-undang, mempertahankan perlembagaan persekutuan. Bermaksud siapa yang bersalah, dia akan dikenakan tindakan tata tertib, tindakan denda ataupun hukuman, ataupun kedua-dua sekali. So badan kehakiman ini, bos dia ialah Ketua Hakim Negara. And kuasa badan kehakiman ini dilaksanakan oleh mahkamah. Kita boleh lihat tadi, kalau di perundangan ini, badan perundangan di parlimen. Kalau badan eksekutif dipimpin, diketuai oleh Perdana Menteri dengan bantuan jemaah menteri. Kalau di mahkamah, itu berkenaan dengan badan kehakiman. Ketua dia ialah Ketua Hakim Negara. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Bermaksud siapa yang salah akan tetap salah sehingga berbukti tidak bersalah. Okey, so peranan dia mengadili pertikaian, konflik antara pemerintah, rakyat maupun sesama rakyat. Menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Yang ini kita akan tengok pada bab 4 nanti. Terdapat mahkamah pada peringkat negeri, iaitu Mahkamah Syariah serta Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan Sabah. Bermaksudnya di sini, mahkamah ni ada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Negeri. So kalau soalan tanya mahkamah peringkat negeri, kamu kena tanya diri anda dan kena tahu, iaitu ada dua, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan Sabah. Okey, so hakim ini mesti bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. So hakim ini macam orang tengah lah, tidak berpihak pada sesiapa-siapa. Salah tetap salah, betul tetap betul. Siapa yang langgar perlembagaan, mereka akan dikenakan hukuman atau dendaan ataupun kedua-dua sekali. So kesimpulannya, perasingan kuasa dalam pentadbiran negara penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama. Perasingan kuasa dapat membentuk konsep semak dan imbang. Bermaksudnya, kalau kita dah asingkan kuasa itu,
Mereka akan menjalankan tanggungjawab tugas hakiki mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Contohnya badan perundangan hanya fokus undang-undang dan eksekutif itu melaksanakan aktiviti pembangunan negara. And then badan kehakiman itu dia tengok siapa yang salah. Kalau salah, kenakan tindakan. Kalau tak salah, bebas. So, tidak dikuasai oleh seseorang atau sesebuah institusi. Bermaksudnya pentinglah tidak ada kuasa dominan, seimbang. So, tak ada dalam kamus negara kita ni autokrasi, kuku besi. Say one is one, no. Kita boleh lihat di sini negara kita ini sangat harmonis. Sebab apa? Sebab kita ada dua sistem pemerintahan yang diterapkan. Iaitu yang pertama, sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan. Raja kena ikut perlembagaan. Yang kedua ialah demokrasi berparlimen. Pemilihan pemimpin melalui pilihan raya. Pihak yang menang akan memimpin rakyat dan juga menerajui negara kita ke lebih baik berbanding sebelum ini. So, itunya kesimpulan kita pada hari ini. So, ada latihan lah. So, latihan ni buat di buku latihan. Indeks dah ada. So, yang ada buku kerja tolong siapkan 36 hingga 39. Yang tak ada buku kerja, tolong buat soalan 2 hingga 6 ini. Semua jawapan ada dalam PowerPoint slide. So, saya harap anda melaksanakan tugas anda sebagai murid. Siapkan kerja anda. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Thank you.